Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya. Kita terus lagi dapat meneruskan pembelajaran kita dalam suasana PDP ini. Semoga para pelajar dapat memberi tumpuan dan meneruskan sesi pembelajaran kita ini dengan baik, insya-Allah. Jadi untuk pelajar tahun 6 pada hari ini, kita akan meneruskan perbincangan kita berdasarkan kepada buku teks Kafa. Buku teks Kafa, pelajaran Aqidah tahun 6. Dan para pelajar boleh membuka buku teks Kafa tersebut, Aqidah tahun 6, pada muka surat 22. Kita dah bincang tentang malaikat dan nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat. Ada sedikit lagi tambahan tentang malaikat ini yang perlu kita tahu. Selain daripada malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang 10 yang wajib kita ketahui. Baik, dulu kita sebut tentang 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan tugas-tugasnya. Dalam perkara yang kita bincang ini ialah berhubung kait dengan masalah beriman kepada perkara as-sam'iyat, iaitu perkara ghaib yang telah dikhabarkan, yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, yang wajib kita percaya tentang adanya benda-benda tersebut, perkara-perkara tersebut, termasuklah malaikat. Malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya, yang kita tidak boleh pandang dengan panca indera kita, yang kita tak boleh rasa dengan panca indera kita, tapi kita kena akui di atas kewujudan malaikat tersebut. Baik, 10 malaikat yang telah kita wajib kita ketahui dulu, kita dah sebut dah dahulu. Malaikat Jibril, iaitu menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail, menurunkan hujan ataupun menyampaikan rezeki. Malaikat Israfil, meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israel, mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nankir, menyoal manusia di alam barzah ataupun di alam kubur. Malaikat Ridwan, menjaga syurga. Malaikat Malik, menjaga neraka. Malaikat Raqib dan Atid, Raqib mencatat amal kebaikan dan Atid mencatat amal kejahatan. Inilah di antara malaikat yang wajib kita ketahui, yang kita kena tahu sehingga akhir hayat kita, insya-Allah. Baik, selain daripada itu ada tugas-tugas lain yang Allah Ta'ala mencipta malaikat yang saya sebut bahawa tidak terhingga banyaknya. Kita nak hitung malaikat ini tak terhingga banyaknya. Di antaranya ialah ada malaikat yang menanggung arash Allah. Arash yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada alam ni lagi. Yang sekarang ini ditanggung oleh malaikatnya 4 malaikat. 4 malaikat sedang menanggung arash Allah Subhanahu wa taala ini. Dan bila berlakunya kiamat, Allah Taala menambah 4 lagi malaikat menjadi 8 malaikat yang akan menanggung arash bila berlakunya kiamat. Itu salah satu daripada kumpulan malaikat yang Allah Ta'ala cipta, ialah tugasnya adalah untuk menanggung arash. Baik, para pelajar boleh merujuk pada muka surat 22, tugas-tugas malaikat. Yang selain daripada yang kita baca, yang kita wajib kita ketahui yang saya sebut tadi 10. Ada malaikat yang menanggung arash. Baik, yang keduanya ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk membantu dan menolong tentera Islam. Mana dikala ketika mana tentera Islam berperang, ada ketikanya Allah Ta'ala menurunkan bantuan yang berupa malaikat untuk membantu tentera-tentera Islam. Ini berlaku di zaman
Rasulullah SAW ketika mana Rasulullah SAW berhadapan dengan tentera yang besar, kumpulan tentera yang besar daripada musyrikin Mekah yang dikatakan hampir 1,000 orang yang datang untuk menyerang Rasulullah dalam peristiwa Badar. Dan tentera-tentera Islam pula asalnya ramai, ada dikatakan sampai 700 orang yang menyertai peperangan tersebut. Tetapi akhirnya ada kumpulan-kumpulan tertentu dari puak-puak yang tertentu berpatah balik meninggalkan Rasulullah SAW. Namun begitu, Allah Ta'ala menurunkan malaikat. Kerana peristiwa ini diceritakan oleh orang-orang musyrikin yang terselamat dari peperangan tersebut, menceritakan kami melihat tentera Islam bukan hanya 313 orang, tetapi lebih daripada tu. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan para malaikat untuk membantu tentera-tentera Islam. Itu di zaman Rasulullah SAW. Di zaman kita ini pun, di mutakhir ini, di zaman kita ini, ketika mana tentera-tentera Islam di Palestin berperang, ada ketikanya kisah menyebut bagaimana ianya dibantu oleh malaikat. Dalam keadaan yang terdesak, tentera Islam terdesak, menerima tekanan daripada tentera Israel, tapi ada kisah yang menyebut bagaimana ada malaikat yang membantu menolong tentera-tentera Islam untuk mempertahankan tanah air mereka, Palestin. Itu Allah Ta'ala turunkan. Ada malaikat. Wajib kita percaya. Wajib kita percaya, yakin bahawa ada Allah Ta'ala menurunkan malaikat untuk membantu tentera-tentera Islam. Ini disebut dalam Al-Quran. Yang ketiganya, ada yang Allah Ta'ala mencipta malaikat ini di kalangannya mendoakan orang-orang mukmin yang beribadah. Tugasnya adalah untuk mendoakan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman yang beribadah. Bila mana di kalangan orang-orang yang beriman beribadah, ada di kalangan malaikat-malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mendoakan kepada mereka yang beriman ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kebaikan. Doa ni maksudnya doa kebaikan kepada mereka yang beribadah, mereka yang beriman beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita mesti jadikan diri kita di kalangan orang-orang yang beriman yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ada malaikat yang akan sentiasa mendoakan untuknya. Baik, yang keempat disebut di sini, memohon supaya diampuni dosa-dosa orang mukmin yang menuntut ilmu. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon ampun khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang menuntut ilmu. Orang yang beriman yang menuntut ilmu, ada malaikat-malaikat yang khusus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ianya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab ia menuntut ilmu. Sebab itu besar ganjaran dan kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Bukan sekadar dia akan mendapat ilmu, tetapi dia akan sentiasa dipohon keampunan oleh malaikat untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab dia menuntut ilmu. Inilah kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu, kerana ada malaikat yang sentiasa memohon keampunan kepadanya apabila dia menuntut ilmu. Baik, ada tugas malaikat yang Allah Ta'ala cipta, tugasnya adalah bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khususnya di Baitul Izzah disebut. Baitul Izzah ni satu tempat di langit yang ketujuh sana, yang Allah Ta'ala mencipta malaikat ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada kerja lain. Bertasbih maknanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah kepada Allah. Yang rokok, yang sujud, yang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah malaikat-malaikat yang selain daripada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Di sana ada malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala cipta ditugaskan untuk tugas-tugas yang tertentu.
pada diri kita ni pun, selain daripada ada malaikat raqib dan atid, ada dikatakan malaikat hafazah dipanggil. Iaitu malaikat yang memelihara kita ketika mana kita tidur. Lubang telinga kita yang terbuka, lubang hidung kita yang terbuka, mulut kita mungkin terbuka tapi tak masuk binatang. Pasal apa? Ada malaikat yang menjaganya. Dia kata malaikat hafazah. Ada malaikat yang Allah Ta'ala cipta di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada malaikat yang dikatakan malaikat yang bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut ini Allah Ta'ala cipta malaikat ini untuk mengajar umat Nabi Sulaiman tentang ilmu sihir. Ni. Ilmu sihir. Itu ada malaikat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kalau para pelajar rajin baca dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah Ta'ala sebut kisah Nabi Sulaiman adanya malaikat Harut dan Marut yang ditugaskan untuk mengajar umat Nabi Sulaiman tentang, sebahagian daripada umat Nabi Sulaiman tentang ilmu sihir. Ilmu sihir boleh belajar, hukumnya boleh belajar, harus, tapi beramal dengannya adalah haram. Beramal dengannya adalah haram. Ilmu sihir yang diajar oleh Harut dan Marut ni ilmu sihir yang baik, tujuannya untuk kegunaan baik, tapi telah disalahgunakan oleh sebahagian daripada umat Nabi Sulaiman alaihi salam, menyalahgunakan ilmu sihir tersebut. Itulah di antara malaikat-malaikat selain daripada malaikat yang 10 yang wajib kita ketahui. Ada malaikat-malaikat yang lain yang kita sebut, yang bilangannya tidak terhingga banyaknya, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahuinya. Wajib kita percaya dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta dengan pelbagai malaikat yang lain daripada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Sekadar itulah untuk pelajaran kita pada malam ini. Semoga para pelajar dapat memahaminya tentang malaikat ini, dan saya minta para pelajar untuk mencatat tugas-tugas malaikat ni. Muka surat 22 ni tugas-tugas malaikat sebagai kerja rumah kamu. Sebagai kerja rumah kamu, catatkan dalam buku nota kamu. Selain pada 10 malaikat yang wajib kita ketahui itu, ada lagi malaikat-malaikat yang lain yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Cukup sekadar itu dulu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.